Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, seperti biasa kita mulakan dengan bacaan 10 ayat terakhir daripada suratul Kahf dalam rangka supaya menghafalnya insyaAllah. Bermula daripada ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Haji Matno, warisan Imam, Bilal-Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung kembali perbincangan kita daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi pada topik berkenaan dengan Ummu Salamah menerima lelaki pondan sebagai tetamu, iaitu hadis yang ke-80 yang baru kita bincangkan sedikit pada minggu lepas. Okey, saya bacakan balik hadisnya daripada Zainab binti Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah bahawa Nabi SAW kana indaha wa fil baiti mukhannas. Waktu itu Nabi berada di rumah Ummu Salamah dan di rumah itu ada juga seorang lelaki pondan. Adanya mukhannas. Faqala al-mukhannasu li akhi Ummi Salamah Abdullah bin Abi Umayyah. Kata si al-mukhannas ni, kata lelaki pondan ni, dia pun cakap kepada saudara, kepada adik-beradik kepada Ummu Salamah, iaitu nama dia Abdullah bin Abi Umayyah, in fatahallahu lakumut ta'if ghadan adulluka ala binti Ghailan. Dia pun cakap, kalaulah Allah membukakan bagi kalian kota Taif, maksudnya kalian menakluk kota Taif. Tapi dalam Islam, tuan-tuan, ni kita kena faham, Islam tak menggunakan perkataan taklukan, tapi Islam dia akan menggunakan fataha, membuka.
Sebab tu kita nama Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah, bukannya penaklukan kota Mekah. Dia tak sebut ditakluk, dia sebut membuka. Jadi kalaulah Allah bukakan bagi kalian kota Taif, kata si laki pondan ni, aku akan tunjukkan binti Ghailan, anak kepada Ghailan. Fa innaha tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi saman. Dia ni datang dengan 4 dan kembali dengan 8. Datang dengan 4, kembali dengan 8. Yang ni kita dah sebutkan pada minggu lepas. Apa dia masuk 4 dan 8 ni? Maksudnya perempuan ni adalah perempuan yang gemuk dan dia ada lipatan-lipatan dekat perut. Maka lipatan tersebut bila dia datang, nampak dia ni perut dia ada 4 lipat. Bila dia berpusing, maka daripada belakang tu nampak ada 8 lipat. Maksudnya dia nak sebut pasal peribadi perempuan ni, dia pernah nampak lah yang perempuan ni pakai baju tu sampai nampak lipat-lipat lah. Mungkin dia melihat pada waktu-waktu yang perempuan tersebut pakai dalam baju yang agak sedikit ketat ke apa kan. Sebab dia ni selalu masuk ke rumah perempuan. Lalu Nabi SAW kata, La yadkhulanna hadha alaikun. Janganlah benarkan orang ni masuk lagi bertemu dengan kamu, kata Nabi SAW. Okey. Kita dah sebutkan tentang betapa Nabi tak suka apabila kita menceritakan tentang peribadi seseorang. Iaitu menyebut-nyebut tentang, especially kalau seorang perempuan mensifatkan kepada suaminya tentang perempuan yang lain. Nabi tak suka. Tak boleh cerita, dia ni ada parut rupanya dekat tangan dia kat sini lah apalah, yang patutnya tak diketahui, tapi dia ceritakan kepada suaminya. Ini tak boleh. Jadi Nabi tak suka bila lelaki ni buat sedemikian. Dan kita boleh lihat pada zaman sekarang, tuan-tuan, dah ramai dah perempuan yang selesa berkawan dengan lelaki-lelaki pondan. Disebabkan mungkin mereka ni feminin, mereka ni ada gaya perempuan, dan mereka ni kadang-kadang minatnya sama dengan perempuan. Suka handbag, suka kain satin tu kan, suka sutera. Walaupun tak boleh pakai lah, lelaki tak boleh pakai sutera. Dia suka kepada tengok cerita pasal lelaki juga. Oh, lelaki ni handsome apa semua kan. Maka perempuan selesa berkawan dengan lelaki-lelaki yang lembut ni, seolah-olah macam mereka ni perempuan juga. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan, apa dia? Nabi perintahkan untuk halau orang ni daripada rumah-rumah tu. Nabi kata jangan bagi dia masuk lagi dalam rumah. Halau. Dalam sebahagian lain, Nabi halau dia sampai keluar daripada kota Madinah. Tak duduk dalam kota Madinah pun. Tiap-tiap hari Jumaat baru datang minta makan, mengemis. Contoh dalam hadis ada satu, Nabi SAW sebut apa dah? La'ana Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, la'ana Nabi SAW al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Waqal, dan Nabi berkata, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan lelaki-lelaki pondan ni daripada rumah kalian. Jangan bagi masuk lagi rumah, dan kalau ada ahli keluarga, suruh sampai dia keluar selagi dia tak berubah. Fa akhrajan Nabi SAW fulanan. Nabi mengeluarkan seorang lelaki, ada satu fulan ni, wa akhraja Umar fulanan, dan Umar juga mengeluarkan si fulan. Ada mungkin lelaki-lelaki lembut yang suka datang ke rumah tu, Umar tak bagi kawan. Tak bagi lagi baik dengan isteri-isteri ataupun ahli keluarganya yang lain. Maka tuan-tuan, rupanya pada zaman Nabi SAW, orang-orang yang lembut, yang pondan ni tak diberikan ruang pun untuk mereka ni terus dengan cara mereka. Yang mana tak seperti pada zaman ini, di mana diberikan rancangan TV mereka sendiri. Dijadikan benda-benda lawak. Seorang lelaki berpakaian macam perempuan, buat melawak apa semua, dan semua orang ketawa. Rupanya jelas adanya laknat daripada Nabi SAW untuk seorang lelaki yang menyerupai wanita. Daripada segi menyerupai ini macam mana? Tak boleh daripada segi pakaian, daripada sifatnya, daripada gerakannya, daripada rambut dia stylekan macam perempuan. Tak boleh. Lelaki boleh rambut panjang, tak ada masalah tuan-tuan. Ada. Memang ada riwayat Nabi pernah panjang sampai dekat bahu rambut. Nabi sendiri pernah rambut panjang, tak ada masalah.
Tapi bila di-stylekan macam perempuan, mungkin wave kan kat sini lah, apalah, ataupun macam rambut yang memang perempuan kebiasaannya lah, diikat kat bawah sikit aja macam tu ke, macam style perempuan buat, maka tak dibenarkan. Selain itu, alang-alang sebut kan, untuk lelaki yang rambut panjang yang suka ikat, Nabi ada sebut bila orang sedang solat, rambut dia ikat, Nabi leraikan. Nabi kata jangan buat macam tu. Jadi siapa yang ikat rambut waktu nak solat, maka kena buka, jangan ikat rambut. Untuk siapa rambut panjang ni, kat situ siap ada tak? Siap ada, rambut panjang siap ada. Semua pendek je. Untuk sesiapa lah, kalau mungkin kita ada perasan ada orang sedang solat, Nabi tanggalkan dia punya ikatan rambut tu. Okey, jadi tak boleh daripada segi sifat, tak boleh daripada segi cara cakap, tak boleh, gerakan pun tak dibenarkan. Itu semua tasyabuh kepada perempuan. Kalau lelaki ataupun lelaki menyerupai perempuan, tak dibenarkan. Maka apatah lagi pakaian. Dan teruk lagi apa dia? Apabila sampai tahap dia menyukai yang sama jantina dengan dia. Sedangkan Nabi SAW menyebut, man amila bi'amali qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ulu alaih. Barang siapa yang beramal dengan amalan kaum Lut. Apa dia amalan kaum Lut? Gay lah, liwat. Jenayah liwat. Bunuh yang melakukan dan yang dilakukan ke atasnya. Maka jelas Nabi SAW, dalam Islam tak dibenarkan benda ni. Biasalah ada kadang-kadang seorang lelaki tu kadang-kadang ada dia punya feminin dia sikit. Mungkin ada lah. Kadang-kadang ada orang memang Allah ciptakan dia ni ada lembut sikit. Mungkin. Tapi dia tak meneruskan kelembutan dia tu. Dia masih juga berkahwin, dia masih juga bergaul dengan lelaki. Tak ada nak kawan-kawan baik dia perempuan ke apa kan. Sembang-sembangnya pasal bunga ke, nak pakai baju pink. Tak. Yang tu okey. Tapi apabila dia seronok dalam kelembutan dia, maka ni bahaya. Dan kita dah mula menjadikan itu adalah satu perkara yang normal. Ada normalisasi dalam kalangan masyarakat sekarang. Biasa je lah. Apa nama cerita itu tu? Saya tak pernah tengok cerita ni, tapi saya teringat dia punya tajuk dia. Apa nama? Suamiku Encik Sotong. Ada kan? Ada tak? Saya rasa macam saya tak tahulah, saya tak pernah tengok pun. Tapi kan nampak, benda ni kan satu normalisasi. Apabila kita melihat, oh sotong ni benda biasalah. Dalam kalangan umat Islam pun biasalah, ada orang lembut apa semua ni, pakai handbag ke apa semua, pakai baju macam perempuan ke, dan sebagainya. Maka benda ni dijadikan normal. Tak boleh. Tak dibenarkan. Jangan dinormalkan perkara ini. Gaya bercakap, berjalan, macam contoh, kalau kita lihat orang-orang yang lembut ni, kadang-kadang bila dia bercakap kan dia suka macam perempuan juga. Bila dia buat aerobik, senaman aerobik, gerakan dia macam perempuan. Dia tak tunjukkan pun gerakannya lelaki. Jadikan gerakan yang perempuan. Maka benda ni dilaknat oleh Nabi SAW. Jadi ada larangan yang jelas, jangan menyerupai wanita dalam apa-apa cara sekalipun. Dan begitu juga sebaliknya, perempuan yang menyerupai lelaki. Dalam hal pakaian, ada jelas lagi Nabi sebut. Nabi kata, daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anar rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatar rajul. Nabi SAW melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Jelas. Jadi boleh tak kalau kita nak buat lawak pakai baju perempuan? Tak boleh tuan-tuan. Ada limitasi. Ada limit. Benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maka jangan masuk ke dalam daerah tu. Selagi mana dia masih dalam limitation, maka buatlah, tak ada masalah. Tapi bila ada jelas Nabi kata bahawa perkara ini haram, walaupun kita kata, alah aku bukannya pakai betul-betul aku nak jadi perempuan. Buat lawak je. Sahaja berjoget-joget depan orang bagi orang ketawa. Pun tak boleh tak? Benda ni pun ada tegahan yang jelas daripada Nabi SAW. Maka mudah-mudahan kita taklah seperti itu, menjadikan perkara ini satu kebiasaan, menjadikan perkara ini normal, bahkan membenarkan untuk anak-anak kita berkawan dengan lelaki-lelaki yang lembut, yang pondan. Tak ada masalah untuk kita kawan, tapi bukan menjadi kawan rapat.
Bukan kawan rapat yang mana kita bergaul dengan dia biasa. Melainkan macam contoh kalau kita nak cuba mengubah dia. Ada. Macam contoh dulu kawan-kawan saya masa zaman belajar sekolah menengah tu. Ada lelaki-lelaki yang lembut sikit ni. Kita cakap dengan dia kasar saja je. Supaya dia ni kasar balik. Elok. Kemudian elok. Masih juga dia ada nampak lembut dia. Tapi dia tak ada langsung. Dia kepondanan tu tak ada. Dia cuma ada lembut sikit je lah. Macam cara dia cakap. Memang dia cara suara dia lembut. Cara dia cakap lembut. Yang tu okey. Tapi kalau kita biarkan sahaja, silap-silap dengan kita pun dia jatuh hati. Tuan-tuan. Ada. Bahaya ni. Dapat surat kan. Bagi tahu dia meluahkan perasaan kasih sayang daripada kita. Apa nak buat? Tak ke takut macam tu? Jadi berhati-hati. Jangan dinormalkan perkara ini. Baik anak dan sebagainya. Jangan biasakan macam tu. Alah comelnya saja. Anak lelaki dipakaikan tudung. Jangan. Anak perempuan saja je dipakaikan dengan pakaian lelaki. Saja potong rambut dia pendek bagi nampak lelaki sikit. Sajalah alah comel kecil lagi. Tak. Ini sebenarnya kita membentuk dia untuk menjadi yang bukan fitrah dia. Bahaya perkara ni. Sebab kadang-kadang ada kes yang berlaku. Bila ada seorang pasangan, dia dapat anak yang khunsa. Tahu khunsa? Dia ada dua kemaluan lah. Anak tu ada dua kemaluan. Lelaki dan perempuan. Lepas tu bila doktor check, doktor kata dia ni ada dua kemaluan. Tapi dia tak ada rahim. Maka lebih baik dia ni dibesarkan sebagai seorang lelaki. Tiba-tiba si pasangan suami isteri ni tak nak juga. Dia nak besarkan sebagai perempuan juga. Sebab apa? Sebab dia tak ada anak perempuan. Ini jadi masalah. Padahal dah ada nasihat daripada ahlul ilm lah kita panggil. Orang yang terpelajar. Kalau dia sebenarnya dia kena ambil. Okey, apa pendapat asatizah? Contoh pergi kat Jabatan Mufti ke tanya macam mana anak saya ni. Biasa Jabatan Mufti akan tanya, rujuk balik kepada doktor juga. Yang buat cek apa semua kan. Mereka cakap dia ni lebih cenderung pada lelaki. Baik besarkan dia sebagai seorang lelaki. Tapi tak, kadang-kadang ada orang sebab tak ada anak perempuan, pakaikan juga baju perempuan. Ataupun dapat anak lelaki lagi. Yang dibelinya, anak dah 5 orang dah. Anak ke-6 ni ingatkan perempuan. Rupanya lelaki juga. Tapi yang dibeli semua baju perempuan. Tak apalah, pakaikan je lah. Belasah. Ni satu normalisasi yang bahaya. Kesian dekat budak tu. Okey. Hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni berkenaan dengan Nabi memuji wanita wanita Quraisy. Nabi memuji wanita Quraisy. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisa'in rakibnal ibil salihu nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang terbaik khairu nisa rakibnal ibil, yang pandai menunggang unta. Mungkin kita boleh translatekan ataupun kita sesuaikan pada zaman ni, apa dia? Yang boleh bawa kereta lah. Boleh, motosikal boleh jual lah kali. Tapi lebih kepada kereta lah kot. Mungkin kan. Ada sebahagian tempat tak membenarkan perempuan naik motosikal. Macam contoh dulu saya pergi, dia bukan tak benarkan. Kalau duduk belakang tu dia tak bagi duduk kangkang macam biasa tu. Dia kena duduk sengit. Dekat Aceh. Masa saya pergi Aceh tu, perasan, apa semua perempuan kat sini kat belakang dia duduk macam tu. Melainkan kalau dia pakai seluar. Pakai seluar dia boleh lah. Kalau dia pakai kain ke apa, memang dia tak benarkan untuk duduk macam tu. Dia suka duduk ke tepi. Okey. Tapi steady lah dia duduk ke tepi tu sambil dia pegang buku dia tu baca tu. Macam tu. Steady jugalah kita tengok. Kalau kita jatuh dah, tak biasa kan. Jadi Nabi memuji untuk siapa yang boleh menunggang unta. Mungkin kalau zaman sekarang ni perempuan yang baik adalah yang boleh bawa kereta sendiri lah. Maksudnya dia berdikari. Dia mampu untuk berdikari. Ni rupanya ada pujian. Maka boleh galakkan untuk siapa nama? Ahli keluarga kita yang perempuan, ambil lesen. Nabi puji supaya wanita tu boleh berdikari. Jadi ambil. Kadang-kadang disebabkan tak ada ni, dia terpaksa bergantung harap banyak sangat kepada suami kan. Tiba-tiba bila suami aksiden, dia tak boleh buat apa dah.
Nasib baik zaman sekarang ada Grab. Boleh lah harapkan Grab ke apa kan. Kalau tak memang patah kaki lah untuk sekarang. Jadi Nabi puji orang yang boleh menunggang kuda, wanita yang pandai menunggang kuda. Yang kedua, Nabi kata lagi, wanita Quraisy yang bagus, yang saleh, yang paling baik, afnahu ala waladin fi sigharih, iaitu siapa yang paling lembut terhadap anak-anak waktu dia kecil. Nabi puji wanita Quraisy yang lembut kepada anak-anak. Dan juga Nabi kata wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih, dan dia paling pandai mengurus ataupun paling menjaga harta suami dia. Okey. Maka di sini tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang kita boleh lihat bahawa antara benda yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata perempuan Quraisy yang paling baik adalah yang paling lembut kepada anak-anak. Rupanya kita bila cek balik, betul memang kadang-kadang berlakunya kekerasan kepada anak-anak kecil. Kita lihat betapa banyaknya kes-kes yang berlaku disebabkan dia marah sangat dengan anak yang menangis, maka sampai si ayah tu menunjukkan kekuatannya. Akhirnya si anak kecil tadi tu menghembuskan nafas yang terakhir di tangan ayahnya sendiri disebabkan marah, disebabkan tak dapat mengawal kemarahan tadi, maka dia lepaskan dia kepada anak kecil tadi yang menangis dan sebagainya. Dan kes ni dah banyak kali dah berlaku. Kita lihat banyak dah kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak kecil. Sedangkan Nabi SAW sangat memuji wanita yang lembut kepada anak-anak. Bila kata wanita yang lembut, maknanya lelaki boleh kasar ke? Taklah. Lelaki pun seharusnya sangat lembut kepada anak-anak. Kita kena ingat tuan-tuan, anak-anak ini adalah ujian, adalah amanah dan juga sumber ujian kepada kita. Allah berikan amanah kepada kita sebagai orang tua, sebagai mak ayah, untuk memberi perhatian dan mencurahkan kasih sayang kepada anak kecil ni. Sama ada dalam bentuk mungkin kita sediakan daripada segi keperluannya yang zahir ataupun daripada segi emosinya. Maka kedua-duanya harus kita tackle. Allah Subhanahu wa taala sebut jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kita bukan sahaja disuruh untuk selamatkan diri kita, tetapi menjadi tanggungjawab kita juga untuk selamatkan anak-anak, selamatkan isteri, selamatkan ahli keluarga daripada api neraka. Jadi tanggungjawab kita lah untuk melakukan kebaikan kepada anak-anak terutamanya. Kitalah yang sepatutnya betul-betul prihatin tentang pendidikan mereka, tentang makan minum mereka, tentang keperluan mereka. Kitalah yang sepatutnya sangat-sangat prihatin tentang perkara itu. Disebabkan satu hari nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah kelak kita akan ditanya, apa yang engkau telah sediakan untuk anak-anak engkau? Pernah tak engkau ucapkan jangan sembah selain daripada Allah? Diajarkan kepada anak-anak. Kan? Ya bunayya la tusyrik billah. Kata Luqman kepada anak dia, wahai anak, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi, kita ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dengan anak-anak. Allah juga ingatkan kita. Kita boleh lihatlah anak-anak ni kadang-kadang kan, apabila kita terlalu lembut dan terlalu beri muka dan sebagainya, maka menjadikan budak ni budak yang entitled. Satu tadi kita marah banyak. Bila kita terlalu banyak marah kepada dia, maka dia akan besar dalam keadaan tak ada self confidence. Dia mudah marah dan dia sendiri pun nak cuba melepaskan kemarahan daripada orang lain. Tapi bila kita bagi dia ni semua benda yang dia minta semua dapat, dia jadi manja yang terlalu manja, maka dia akan membesar dalam keadaan very entitled. Entitled apa bahasa Melayu dia? Dia rasa semuanya dia je yang betul, dia rasa semuanya dia yang layak. Sampai tahap begitu. Jadi
dia tak boleh terima bila orang lain ada kritikan kepada dia, dia tak boleh terima. Sebab mak ayah dah biasa didik dia dengan cara, apa sahaja yang dia buat semuanya betul. Maka dia akan jadi terlalu besar kepala. Ini juga akan menjadi sumber fitnah kepada mak ayah apabila terlalu memberi segala-galanya. Maka kena ada kelembutan kena ada ketegasan dalam kelembutan. Kita disuruh untuk lembut kepada anak-anak, dalam masa yang sama kita tegas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri kamu dan juga anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu kepadanya. Jadi ni rupanya ada peringatan Allah. Jangan lebih sangat. Ada waktunya bila kita konon-kononnya sayang sangat, maka dibiarkan tak solat. Tak apalah. Kecil lagi. Kita tak biasakan mereka bawa datang ke masjid. Tak dididik. Kita tak biasakan mereka ni untuk bangun solat subuh. Kita tak biasakan mereka ni dengan ilmu agama. Segala apa semua tak tahu. Ramai dah macam gini tuan-tuan. Pada zaman sekarang ni, anak-anak orang Islam yang tak solat terlalu ramai. Kalau kita masuk ke dalam masyarakat kan, kalau kita duduk dalam environment macam ni kat masjid je ni, of course lah kita tanya anak semayang lah semua. Sebab kita semua orang yang jaga solat. Tapi kalau kita pergi kepada satu tempat yang majoritinya mereka ni, majoriti umat Islam kat Malaysia ni sebenarnya macam tu. Ramai yang tak jaga solat. Maka anak-anak orang Islam pun sama juga macam tu. Tanyalah cikgu-cikgu sekolah. Mana yang ngajar sekolah rendah ni? Tanya. Ramai tuan-tuan. Ramai sangat. Kalau madrasah taklah kot. Mungkin madrasah ada okey sikit ke. Matahari ke apa okey sikit lah. Tapi kalau SK biasa, sekolah kebangsaan biasa, realitinya begitulah. Ramai sangat yang tak solat. Padahal ini semua menjadi tanggungjawab mak ayah tu. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana. Allah kata kan dalam surah Al-A'raf, inna adabi usibu bihi man asya. Sesungguhnya azab aku ni aku timpakan kepada sesiapa sahaja yang aku kehendaki. Maksudnya Allah ni kalau kata nak berikan azab, siapa yang Allah nak azab, Allah boleh azab. Tapi Allah sambung dekat ujung, wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmat aku lebih luas daripada segala-galanya. Jadi Allah ajarkan kepada kita. Rupanya dalam kita bertegas apa semua kan, ada juga kasih sayang. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dah Nabi sebut pada kita bagaimana sayangnya Allah kepada hambanya. Lebih sayang daripada seorang mak yang sedang menyusukan anak. Mak yang pegang anak yang sedang peluk anak tu. Allah sayang kepada hambanya lebih daripada tu. Maka Allah ajarkan kepada kita rupanya sayangnya Allah kepada kita ni lebih luas daripada segala-galanya. Rahmat Allah lebih luas daripada segala-galanya. Kita disuruh untuk berlembut kepada anak-anak. Disuruh untuk lembut. Sehingga kan tak dibenarkan untuk kita mengherdik anak-anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yang yatim, maka janganlah engkau berkeras kepada mereka, bertindak sewenang-wenangnya. Jangan kau berkeras pada anak-anak yatim. Ada jelas rupanya Allah sebut. Maka kepada anak-anak tak boleh untuk kita kasar-kasar sangat. Kadang-kadang ialah tuan-tuan, ada waktunya anak tu memang nakal. Kan? Lagi pula yang jenis tak dengar, tak makan saman. Budak baru 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan. Kita dah cakap jangan panjat, dia panjat lagi. Lalah lama-lama, ketip juga kan, geram. Ada waktunya. Tapi waktu itulah yang rupanya diujinya untuk kita ni bersabar. Kalau dapat sabar, maka orang ni lah yang betul-betul mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin kita terpaksa sabar. Dan sabarnya lama. Bukannya sabar satu hari tu je. Esok nak kena sabar lagi. Minggu depan sabar lagi. Bulan depan nak sabar lagi ni. Dan setiap hari nak kena sabar dengan anak ni. Nak bertegas tapi tak kasar. Lembut, tegas tapi tak kasar. Bukan mudah. Tapi rupanya hasil yang akan kita dapat, kita akan tuai balik pada usia dia yang makin besar. Rupanya nanti umur dia 7-8 tahun, rupanya mudah untuk dia ni jaga solat. Rupanya mudah dia ni akan mendengar kata. Disebabkan kita lembut dengan dia pada waktu dia kecil.
Ada seorang sahabat Nabi nama dia Aqra' bin Habis. Dia ni satu hari dia tengok Nabi SAW cium Al-Hasan, cucu Nabi. Nabi cium cucu dia. Saja main cium-cium ke apa kan. Lalu Al-Aqra' kata apa? Aku ada 10 orang anak, tapi aku tak pernah cium seorang pun. Nabi jawab mudah je. Nabi kata apa? Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mencintai, dia tidak dicintai. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak menyayangi. Dia tidak akan disayangi. Maka begitulah. Seharusnya kita jadi orang yang lembut kepada anak-anak. Kita jadi orang yang sayang kepada anak-anak, dalam masa yang sama tegas. Mana benda yang salah, maka kita akan tetap katakan salah. Kita ada limitation. Dalam sayang kita tu ada ketegasan. Tak solat memang tak boleh. Macam mana pun kena solat. Walaupun dia menangis-nangis apa semua, malas ke apa kan. Budak dah 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba malas-malas nak solat. Maka kena suruh juga. Macam mana cara sekalipun. Subuh ke apa kan, kejut. Tak bangun-bangun kan. Malas. Spray air. Boleh. Ini antara amalan para sahabat nak kejut keluarga mereka untuk qiyamul lail. Kejut qiyam pun dia letak air kan. Apatah lagi lah kalau kita nak kejut solat subuh. Tak ada masalah pun spray-spray air ke apa kan. Angkat je budak tu suruh berdiri ke apa. Bawakan ke bilik air kan. Suruh solat. Dia akan susah pada minggu yang pertama je mungkin macam tu. Tapi bila dia dah biasa maka tak ada masalah. Okey, jadi mudah-mudahan kita tidaklah menjadi orang yang kasar kepada ahli keluarga kita dan juga kepada anak-anak insya-Allah. Sebab Nabi ada sebut, Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di kalangan kamu, yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling lembut kepada ahli keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik kepada ahli keluargaku. Jadi kalau kita tengok, Nabi memang orang yang sangat lembut kepada isteri dan anak-anak. Tak payah pada isteri anak-anak, pada para sahabat pun merasakan bila cakap dengan Nabi, dia rasa macam dia lah orang yang paling Nabi sayang. Amr bin Al-As pernah tanya, ya Rasulullah, siapa dia yang orang yang paling kau sayang? Nabi cakap siapa? Aisyah yang paling Nabi sayang. Lalu Amr kata, taklah, yang lelaki lah. Minar rajul, daripada lelaki. Kata Nabi, Abuha, bapak Aisyah. Siapa dia? Abu Bakar. Thumma man, lepas tu siapa? Lepas tu Umar. Lepas tu siapa? Osman. Lepas tu siapa? Ali. Lepas tu siapa? Nabi pun sebut lagi lah beberapa orang. Lalas Amr bin Al-As kata apa? Aku malah nak tanya dah lah. Sebab apa? Aku takut nanti nama aku paling ujung. Jadi cukup lah tu. Tapi Amr tanya sebab apa? Biasa orang tanya sebab apa? Sebab kita rasa kita lah orang yang paling dia sayang kan. Kita tanya, siapa dia yang paling awak sayang? Masa bercinta dengan isteri dulu, siapa dia orang yang paling awak sayang? Kan? Suka saja tanya. Dan soalan-soalan macam ni, sayang mama ke sayang papa? Kan? Soalan yang kita tanya. Sebab kita tahu dah jawapan dia, memang kita lah orang yang dia sayang. Macam tu lah Amr bin Al-As. Bila berinteraksi dengan Nabi, dia rasa macam Nabi paling sayang dia lah. Rupanya tak. Jauh lagi. Hebatnya Nabi SAW. Dan Nabi memang sangat lembut kepada isteri dan anak-anak. Sangat lembut. Tak ada isteri dia yang kata Nabi kasar. Tak pernah. Tak pernah ada langsung riwayat. Isteri Nabi bukan seorang, tuan-tuan. Kalau kita ni tanya pada isteri tak cakap, tak dia lembut. Mungkin dia tipu. Boleh jadi kan. Ni isteri Nabi ramai ni. 11 apa kan. Tak ada seorang pun kata Nabi kasar. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak dia adalah seperti Al-Quran. Tu akhlak Nabi SAW. Okey. Seterusnya, hadis berkenaan dengan bagaimana kalau isteri sedekahkan duit suami ataupun harta suami. Apa benda suami punya barang kat rumah tu kan, tengok macam dah setahun tak guna, isteri dia pun pergi sedekahkan. Boleh tak? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza anfaqat al-mar'atu min kasbi zawjiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajri. Abu Hurairah kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
Jika seorang isteri tu menyedekahkan sesuatu daripada harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya. Suami dia tak perintahkan untuk dia sedekahkan. Tapi dia ambil harta tu, dia tengok macam tak guna ke apa, dia sedekahkan ataupun makanan ke apa. Maka bagi suaminya separuh pahalanya. Dapat berapa? Separuh pahala. Separuh pahala daripada usaha isteri tadi. Kenapa separuh je tuan-tuan? Kenapa tak dapat full? Kan harta tu harta suami. Apa sebabnya? Wallahu a'lam apa sebabnya, tapi saya teringat bila baca ni kan, bila kata separuh tu saya teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Lan tunfiqu innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Nabi kata, tidaklah kamu menafkahkan ataupun membelanjakan harta di jalan Allah, apa-apa perkara yang kau belanjakan di jalan Allah, melainkan kau akan diberi pahala. Sehingga apa yang kau letak di dalam mulut isteri kau, itu pun dapat pahala. Maka harta tersebut bila disediakan kepada keluarga, dapat pahala tak? Dapat. Tiba-tiba isteri pula pergi sedekahkan lagi benda tu pada orang lain tanpa pengetahuan suami. Dapat pahala lagi tak? Dapat. Ni untung rupanya. Maka kalau kita ni tiba-tiba isteri bagi benda ke apa pada orang, redakan ajalah. Tak payahlah marah sangat. Kena. Kami nangga kita dah sip pakai dah 2 tahun dah. Nangga baju ya macam ya ajak. Si hal lah. Beri pada orang. Kita azan dulu sekejap. Bismillah walhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Maka bagi suami, dia akan mendapat separuh pahala hasil daripada sedekah isteri daripada hasil usaha si suami tadi tu. Jadinya kita tak perlulah terlalu sayang sangat dengan satu-satu harta apabila dia tak digunakan. Maka bila suami isteri tengok rasa macam lama dah tak pakai ni baju ni, 15 tahun dah simpan dekat dalam robok baju tu, dalam almari baju kahwin ke apa kan, sedekah ajaklah pada orang, asyik ada masalah. Maka itu kalau dia berikan tiba-tiba tanpa kita tahu pun, kita pun tak tahu rupanya dah lama dah disedekahkan benda tu, kita pun dapat pahala. Sampai tahap begitu sekali pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya suka nak mengingatkan terutamanya bagi kita ni, si suami, tapi zaman sekarang ni suami dan isteri biasanya dua-dua dah bekerja dah. Ada satu perkara yang menarik yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dia kata, ada sebahagian orang ni, dia bila dia bersedekah pada fakir miskin ataupun yang lainnya, sedekah dekat Palestin ke apa kan, ataupun bagi pada anak yatim dan sebagainya, maka dia rasa bahawa dia telah melakukan amalan yang mulia. Dan merasakan sedekah mereka ni sedekah yang sangat memberi erti. Maksudnya sedekah yang sangat baik. Dan benda tu baiklah, memang tak ada masalah. Akan tetapi, apabila mereka mengeluarkan harta untuk beri nafkah kepada keluarga sendiri, maka mereka tak rasa perbuatan tu adalah perbuatan yang memberi pahala yang besar. Sedangkan memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib. Manakala bersedekah kepada fakir miskin hukumnya sunat. Dan jelas Allah sebenarnya lebih mencintai perkara yang wajib daripada perkara yang sunat. Maka niatkanlah tuan-tuan, apa-apa yang kita nafkahkan untuk keluarga kita, kita beli beras kan. Orang kita tu kan, apa nama, kita yang beli beras kan. Dia punya ni. Tengok. Niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Beli manok masak makan keluarga. Itu sebenarnya memberi pahala yang sangat besar, disebabkan sedekah kepada, nafkah kepada ahli keluarga sendiri ni adalah benda yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi kata, 1 dinar yang kau berikan kepada, yang kau nafkahkan kepada keluarga, 1 dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang kau berikan di sabilillah, 1 dinar kepada yang lain dan sebagainya, untuk perkara lain, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kau sedekahkan untuk keluarga engkau sendiri.
Jadi jelas, bila kita keluarkan harta untuk keluarga sendiri, rupanya itu adalah sumber pahala yang sangat besar. Maka janganlah merasa perkara itu perkara yang kecil, merasakan dia tak memberi pahala yang besar, tak sama rasa macam kita bila sedekah pada fakir miskin dan sebagainya, tak. Sedangkan itu jauh lebih besar daripada memberi kepada fakir miskin dan sebagainya. Maka mendekati bulan Ramadan ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang rajin bersedekah, kita menjadi orang yang bersemangat, dan kita ada buat persediaan lah sedikit sebanyak. Nabi SAW contohnya, Nabi ni orang yang memang puasa tiap-tiap bulan tuan-tuan. Nabi tak tinggal Isnin, Khamis, Yaumul Bid, 13, 14, 15. Nabi tak tinggal puasa-puasa ni. Bukan macam kita. Kita Ramadan, saya lah. Terutamanya kan. Jadi kadang-kadang puasa sunat tu malas. Tapi ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW berpuasa paling banyak yang bukan bulan Ramadan adalah pada bulan Sya'ban. Sebelum masuk Ramadan tu, rupanya Nabi sangat banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Seolah-olah macam nak menunjukkan kepada kita, itu adalah bentuk persediaan menghadapi Ramadan. Maka sebenarnya kita dah boleh mula dah puasa-puasa sunat, Isnin Khamis ke, ataupun puasa Daud ke, satu hari puasa, satu hari si puasa, esok hari puasa, esok hari si puasa. Boleh buat apa-apa sebagai persediaan untuk menghadapi Ramadan. Tak adalah satu Ramadan tu melepek. Bila dekat tempat kerja kan, kena pula satu Ramadan kerja, sitok si cuti nak. Satu Ramadan. Jadi habis dah. Habis masing-masing kepala semua dekat atas meja dah. Kena kita tahu puasa. Jadi alasan. Rupanya padahal benda tu boleh dilatih. Selain itu, kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Kita takut nanti pada satu Ramadan tu kita semangat kejap baca Quran kan. Tapi lepas tu dia merudum. Maka kena mula daripada sekarang. Ulama-ulama salaf, mereka bersedia untuk Ramadan 6 bulan sebelum. Kita ni masih lagi, ada lagi masa. Maka buat persediaan. Cuba hafal-hafal Al-Quran sikit kan. Kalau satu hari hafal satu baris tuan-tuan. Satu baris banyak tak? Satu baris Al-Quran. Sikit banyak. Cuba hafal satu baris. Cukup 2 minggu, habislah satu muka surat. Cuba try. Bukan susah pun. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikr. Allah kata, sesungguhnya kami dah mudahkan Al-Quran ni untuk ingat, untuk dibaca, untuk diulang, untuk zikir. Jadi cubalah. Cubalah try macam contoh hafal surah An-Naba ke, mana yang tak hafal lagi kan. Hafal juzuk 30. Try mulakan. Satu baris je. Satu hari. Nanti tuan-tuan akan tengok, lepas daripada 2 minggu, rupanya senang. Maka akan boleh masuk 2 baris dan 3 baris satu hari. Yang penting kena mula. Jangan tak mula langsung. Okey, jadi kita berhenti dulu setakat ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah rezekikan kita Lailatul Qadar. Allah rezekikan kita pahala yang banyak pada bulan Ramadan insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.